Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 76, perkara yang ke-15 yang berkaitan dengan solat, kelebihan solat berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang paling muakkad, yakni dituntut. Muakkad bahasa Arab, bahasa Melayunya sangat dituntut. Dituntut berjamaah, sangat dituntut berjamaah ialah solat Jumaah. Solat Jumaah. Jumaat tu Melayu, Arab Jumu. Nah, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bukan Jumaah. Solat Jumaah ataupun kita sebut Jumaat, dia sangat-sangat dituntut berjamaah. Sebab apa? Sebab dia fardu ain. Nah, kerana ia wajib aini, wajib atas perseorangan. Maka bila dia tak boleh solat seorang, zuhur tu dalam mazhab kita solat seorang sah lagi. Kalau dalam qaryah kita dah ada buat solat berjamaah, kita solat seorang pun sah. Tapi solat Jumaah tidak sah solat seorang diri. Tak sama dengan solat Aidilfitri. Aidil Adha dia sunat berjamaah. Nah, dia bukan wajib berjamaah. Solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidil Adha sunat berjamaah. Maknanya kalau kita tak sempat berjamaah di masjid, surau ataupun di mana-mana tempat yang buat solat sunat Aidilfitri ataupun Aidil Adha, maka bolehlah solat seorang. Bila solat seorang diri, maka tak sunat lagi lah kita baca khutbah. Khutbah tu sunat kalau kita berjamaah, maka sunatlah baca khutbah. Solat sunat, khutbah pun sunat. Jumaat berjamaah tu wajib, khutbah pun wajib. Ada beza. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi solat Jumaat merupakan solat jamaah yang paling afdal sebab dia fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad. Dia fardu ain, wajib. Maka kita yang datang solat berjamaah setiap hari Jumaat, itulah solat jamaah dalam satu minggu yang paling afdal, itulah yang kita buat. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian selepas daripada solat berjamaah dalam solat Jumaah, kemudian selepas daripada itu berjamaah pada solat subuh. Solat subuh tu dia ranking dia jatuh nombor 2 selepas solat Jumaat. Kalau kita nak perincikan lagi, solat subuh pagi Jumaat lebih afdal daripada solat subuh di hari lain.
hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. 6 ni tak boleh lawan solat jamaah subuh pagi Jumaat. Pagi tadi paling afdal solat subuh pagi Jumaat. Nah, tak kira lah dia baca sejadah ke, dia baca surah lain ke, tak kisah. Sunat dia tu, tuan-tuan. Mazhab Syafi'i sunat. Baca as-sajadah alif lam mim tanzil dan juga al-insan sunat. Walaupun dia baca wadduha, walaupun dia baca sabbihis, nah tak apa. Janji solat subuh berjamaah pada pagi Jumaat lebih afdal daripada segala solat subuh berjamaah pada hari lain. Sebab apa? Sebab hari Jumaat dia penghulu segala hari. Lepas daripada solat subuh pagi Jumaat, maka yang afdal ialah solat subuh pada setiap hari selain hari Jumaat. Sebab apa subuh afdal? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tak ada orang subuh ni dia mesti didahului dengan tidur, betul? Tidur malam. Kan tak tidur malam? Tidur lepas subuh. Semua orang tidur malam. Tak tidur malam ni kucing dengan pencuri aja. Tak tidur malam. Dia siang tidur, malam buat kerja. Bila kita dimulai dengan tidur, nak bangun tidur tu lah Allahu Rabbi, payah. Maka siapa-siapa boleh bangun daripada tidur dia dan dia pergi solat jamaah di masjid dan di surau, atau sekurang-kurang berjamaah di rumah dia, maka itulah yang paling afdal nak banding dengan solat fardu yang lain. Sebab subuh memang payah, sebab didahului dengan tidur. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok dia letak ranking itu mesti ada sebab. Selepas Jumaat subuh, subuh pagi Jumaat lebih afdal, selepas daripada subuh lagi. Selepas solat subuh dia letak isyak. Ni isyak akan datang. Isyak lebihkan subuh, dia tak ramai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, isyak ni dia bertembung dengan apa? Dengan apa? Orang Bali kata lunch. Makan malam. Tuan-tuan, orang buat makan malam. Mana lepas maghrib tu, bakal tadi masa maghrib di mana-mana masjid pun, bukan kata Bukhari, masjid Muslim pun sama. Masjid Muslim. Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai. Masjid mana pun sama. Maghrib tu ramai. Tambah masjid pekan hak ada pasal malam, lagi ramai maghrib. Saya pernah mengajak dia pekan baling, saya kena hari Ahad. Hari Ahad memang dia pasal malam. Sampai maghrib, parking kereta tak boleh, tapi kita ada kereta parking sendiri lah, sebab kita nak ngajak. Ada kadang kalau orang ambil parking kita. Dia penuh 15 saf. Kuliah maghrib 3 saf. Hilang 13 saf. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu isyak diletak nombor 2 selepas daripada subuh, solat yang afdal kita berjamaah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu Nabi sebut siapa boleh maintain ni bahasa baling lah, siapa boleh kekalkan solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah. Malam ni kita isyak berjamaah, esok kita subuh berjamaah, maka pahala dia seolah-olah dia buat qiyamul satu malam penuh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab isyak dengan subuh ni payah orang nak jamaah, maka diberi galakan siapa yang boleh jaga solat isyak berjamaah, seterusnya subuh berjamaah, seolah-olah dia mendapat pahala qiyamul satu malam penuh. Solat isyak 5 minit. Kalau berjamaah mungkin dalam 10 minit. Subuh pun lebih kurang lah dalam 10 minit, 15 minit. Campur dua-dua tu tak sampai setengah jam. Satu malam penuh dikira daripada maghrib sampai subuh 12 jam. Kita solat setengah jam, pahala qiyamul 12 jam. So tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab dua solat ini payah. Lebih-lebih lagi orang munafik, memang dia payah nak solat ni. Dia memang kafir dah, tapi dia nak tunjuk ke Nabi, tapi dia memang isyak subuh memang malah. Baik tuan-tuan, jadi
Kita tengok ranking dia noh. Nombor 1 solat Jumaat, yang kedua subuh pagi Jumaat, yang tiga subuh hari-hari lain, yang keempat solat Isyak berjamaah. Ranking nombor 4, nombor 3 lah lebih kurang. Baik, selepas daripada itu dia pergi pada asar. Dia tak pergi zuhur, dia pergi asar. Sebab asar dikira solat yang agak susah orang nak buat. Masa itulah balik kerjanya, masa itulah nak jengnya, bukan jeng biasa, kering. Jeng kering. Dia kalau start taklah jeng kering. Nah, kalau Ipoh ke Kuala Lumpur memanglah bersesak ni. Nah, nak kadang tu asar pun tak solat sampai rumah maghrib qada asar. Asal payah, masa tu lah nak berebut pergi main badminton, nak pergi main futsal, nak pergi main bola, macam-macam. Maka asar diletakkan selepas Isyak dan subuh. Ranking nombor 3, nombor 4. Kira ni aku tak ingat. Jumaat, subuh kira 1 lah. Okey. Kemudian Isyak, asar nombor 4. Lepas asar baru dia pergi pada zuhur. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, akhir sekali, hak paling common screwdriver. Maghrib. Maghrib penuh tadi sama lah. Penuh maghrib. Dia kurang afdal. Bukan kata ni di segi ranking. Di segi ranking dia, hak tu biasa-biasa. Sebab apa? Ramai orang boleh buat. Bila ramai orang boleh buat, gaji murah lah tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Bila ramai boleh buat, gaji murah. Kerja kilang semua orang boleh buat. Hang ada PMR boleh buat, hang ada SPM boleh buat, hang ada ijazah sarjana muda, sarjana kan, PhD ke, boleh buat lah kau kilang. Kerja kilang bukan perlu pada CJ. Siapa boleh kerja. Kilang ni buat sarung tangan, kilang ni buat kotak, biasa. Bukan kita buat, kilang buat. Kita angkut barang letak, dia buat. Tu apa nak kerja kilang? Aku pernah. Tu aku tahu. Aku kerja kilang buat sarung tangan. Kita masuk semua. Kita bila masuk semua, kita boleh tahu semua. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada hak nipu pada dia sanggup tipu ni. Putus jari. Supervisor. Putus jari. 15,000. 2 putong jari betul. Minggu depan jadi pula. Habis jari tak apa. Dia masuk bodoh. Aku tahu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu manusia. Ada macam-macam. Baik, jadi maghrib tu kira paling akhir sebab maghrib ni banyak orang boleh buat banding dengan solat-solat lain. Itu ranking afdal berjamaah. Okey. Habis yang ke-15, kita masuk yang ke-16. Apabila kita mengetahui orang yang meninggalkan solat berjamaah dikira jahat. Jahat akhlak lah. Tuan-tuan, bukan jahat pergi curi harta orang, bukan jahat pergi pukul orang, tidak. Itu samsik. Di segi akhlak dia tak apa elok. Kalau dia jarang menunaikan solat berjamaah, lebih-lebih lagi di masjid dan disuruh, dikira jahat perangai, jahat akhlak dalam agama. Sebab syiar ni, syiar dia tak erti meremehkan solat jamaah, maka dikira jahat pada akhlak. Solat yang fardu 5 waktu itu. Baik, kalau solat fardu meninggalkan solat berjamaah, untuk yang fardu 5 ni dikira jahat. Kerana Allah janjikan kepadanya pahala yang sangat besar, tapi dia tak nak rebut. Maka lebih-lebih lagi lah apabila meninggalkan solat Jumaat. Sebab Jumaat itu tidak ada khilaf. Mana-mana mazhab semua adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunat. Maka meninggalkan solat Jumaat dikira lebih jahat daripada yang jahat. Kerana disuruh perang, Nabi suruh kita perang, bakar rumah dan sebagainya lah. Maka dikira jahat perangai. Baik, maka orang yang meninggalkan solat Jumaat, kita mula masuk kepada solat Jumaat dah ni. Maka orang yang meninggalkan solat Jumaat adalah lebih jahat dan keji. Kerana menurut pendapat kebanyakan ulama, ia adalah sebahagian daripada fardu ain, yakni fardu asas perseorangan, haram dan berdosa sesiapa yang meninggalkannya. Ini tak sama dengan solat fardu biasa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin
taba'allahu ala qalbih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali tanpa keuzuran, maka Allah Subhanahu wa taala memeteraikan hatinya. Baik, yang ni hadis ni dia sebut 3 kali. Dia tak sebut berturut-turut. Hadis berturut-turut yang bawah, tuan-tuan tengok nota kaki kat bawah 79, manakala riwayat yang lain dari Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salasa juma'in mutawaliyatin. Ada kalimah mutawaliyatin, hak atas tidak ada kalimah mutawaliyatin. Min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbih. Sama. Nah, jadi kebanyakan kita hari ini orang Melayu haprak. Nah, Melayu haprak. Dia ambil hadis ni 3 kali berturut-turut. Maka dia pun buat main. Minggu pertama dia tak pergi solat Jumaat. Nah, minggu kedua tak pergi juga. Minggu ketiga pergi. Sebab hadis ni kata 3 kali berturut-turut, ni baru 2. Minggu pertama tak pergi, okey lagi baru sekali. Nabi sebut 3 kan bodoh. Bodoh kita. Bodoh. Minggu pertama tak pergi, tak apa lagi Nabi sebut 3. Minggu kedua tak pergi, tak apa lagi Nabi sebut 3. Minggu 3 pergi sebab apa? Nabi sebut mutawaliyat. Berturut-turut. Jangan jadi 3 berturut-turut. Maka 1, 2 tak pergi, 3 pergi. Kemudian lepas tu minggu keempat tak pergi pula. Minggu empat tak pergi, kemudian minggu pertama tak pergi, minggu kedua pergi. Dia atur itu lah. Atur itu lah. Ni game bodoh lagi. Dia ajaran sesat. Ayah pon. Hadis ni tengok di atas tu. Man taraka salasa juma'in, siapa meninggalkan 3 Jumaat, dia tak sebut berturut-turut. Hang buat kat mana pun, 1 pergi, 2 pergi, 3 tak pergi, lepas tu pergi pula, kira 1 tu dia pergi, tak pergi, 2 tu pergi, tak pergi, 3 tu kira 3, tak kira berturut-turut, janji 3. Jadi tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan berpolitik dalam bab solat Jumaat. Nak politik, masukkan politik. Ini nama dia politik, politik yang melepaskan diri. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi bila ada hadis yang tak sebut berturut-turut, maka siapa hadut pakai berturut-turut tu tidak pakai. Kita nak pakai ada hadis satu lagi tak sebut pun berturut-turut. Kena tahulah. Kan mengaji biar habis. Nah, ngaji biar habis. Ingat separuh-separuh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, taba'allahu ala qalbih. Yang bawah pun taba'allahu ala qalbih. Taba'a ni buat contoh. Ni kita pergi jabat tanah ataupun di mahkamah syariah ke mahkamah sivil, pok dia cok. Cok tu nama taba'a. Khatam. Bila cop ala qalbih, dicop, tak kira sebut kalimah apa, dimetrai di atas hati kita tu karat-karat dosa, noda tu karat-karat dosa. Lama-lama hati kita akan jadi matilah. Hati kita akan jadi mati di segi agama. Dari segi dunia hidup tak ada masalah, tak masuk wad pun dia memang sihat, hati seketul tu sihat. Hati yang roh itu, yang rohani itu mati. Sebab apa? Dicop dia mati. Apa kesan hati yang mati? Kalau hati hak seketul fizikal mati, memang kita pun mati. Betul tak Cik Nasir? Kalau hati kita mati, kita pun mati. Kecuali boleh buat pembedahan, ambil hati orang lain, tampal ke hati kita. Orang boleh buat gitu. Sama juga kalau hati hak rohani itu mati, maka agama kita mati. Bila agama kita mati, kita hidup macam orang tak ada agama. Arak pun minum, judi pun buat juga. Macam-macam dia akan melanggar, dia akan buat satu pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada sebarang rasa takut, tidak ada sebarang rasa bersalah. Bagi dia tak ada apa pun. Tak rasa takut langsung, tidak ada nyuk langsung takut, tak ada langsung. Takwa tak ada.
Sebab tu kena ada takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum tattaqun. Ada yang tu baru kita takut. Bila takut kita tak berani buat dosa. Bila kita tidak ada yang tu, kita akan buat dosa. Siapa banyak dosa, tempat dia mana tempat dia? Tempat dia mana? Johor Bahru. Go to hell. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti harta benda kita, anak-anak kita tak boleh bantu, tak boleh tolong, tak boleh bantu apa-apa pun, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang salim iklim. Salim iklim lah. Salim ni sihat, tidak sakit, tidak mati. Salim sihat. Tapi salim iklim dah arwah lah. Nah. Suci dalam debu tak ada lah. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, suci dalam debu saya tingkatan 5. Masih ingat lagu tu paling ingat dan paling macam surah Fatihah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok nah. Hati yang sihat sahaja yang selamat. Hati sakit mapuhkah di akhirat. Sebab itu orang munafik Allah kata apa? Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi penyakit yang mereka ada. Hati yang ada penyakit tidak akan selamat di hari akhirat. Jadi di antaranya orang-orang meninggalkan solat Jumaat secara sengaja tanpa sebarang keuzuran syar'i, maka hati dia akan dicop oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dia akan jadi sakit. Makna dia di kalangan manusia yang tidak berapa selamat di akhirat. Tak selamat. Nah, tengok lagi ke mana ke depan, tengok macam mana. Baik, ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas mengenai seorang lelaki yang berdiri malam. Tengok. Berdiri malam tu qiyam mulai. Dia timah berdiri. Qiyam tu berdiri lah. Al-lay tu malam. Berdiri malam. Dia jemah harap ke Melayu direct. Kalau kita sebut solat malam lah. Nah, okey. Sebab solat tu di antara rukun dia qiyam. Tapi bukan solat sahaja. Qiyam mulai ni bukan kata solat. Dia menghidupkan malam. Sama ada kita baca kitab, sama ada kita baca Quran, sama ada kita zikir, kira-kira mulai. Kalau kita bangun malam buat ibadah tersebut. Nah, bukan kata solat sahaja, tetapi hak biasa orang buat solatlah, tahajud dan sebagainya. Baik. Ditanya kepada Ibu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi ini, mengenai seorang lelaki yang berqiyam mulai solat malam. Mana hak malam-malam ni biasa lelaki lah, perempuan dia tidur. Biasalah. Dan berpuasa siang hari, malam qiyamul lail, siang berpuasa sunat. Tapi masalah dia tidak hadir solat Jumaat dan juga jemaah solat-solat lain. Apa hukum? Maka dijawab oleh Abdullah ibnu Abbas, ia di dalam neraka. Allahu Rabbi. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi agama kena sempurna lah, sempurna. Tidak boleh kita duduk fokus qiyamul lail, fokus puasa, tiba-tiba Jumaat tak pergi. La ilaha illallah. Sedangkan qiyamul lail itu sunat. Nah, kemudian solat sunat pun nama pun solat apa dia, puasa sunat, nama pun puasa sunat, sunat juga. Jumaat fardu ain, jamaah fardu juga, kifayah. Hang tak buat hak fardu, hang pi buat sunat, go to hell, lidah atas hell. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, nah jadi hati-hatilah beribadah ni. Dia kena yang kok mana kita hak wajib dah dahulukan dulu. Nah, wajib tu didahulukan sebab Allah sebut dalam hadis kudusi, dia yang paling dia suka ialah seorang hamba yang mengerjakan segala kefarduan yang dia fardukan. Hak itulah dia paling suka. Walaupun sikit, fardu sikit, solat 5 hari malam. Hak banyak sunat, kau beliau abang dia duha sampai 8 12, dia mulai sampai tak tahu boleh buat sampai ratus-ratus, tidak ada hak. Sunat hak banyak. Fardu 5, dia boleh jaga yang tu pun Allah suka dah. Tapi kalau dia boleh tambah hak sunat, bila jaga fardu, kita pergi top up, orang panggil top up, tambah yang sunat, lebih dia suka, tu saja. Ni pergi buat hak sunat, Jumaat tak pergi, bodoh ke dia?
Itu nama ahlu sunnah. Ahlu sunnah saja tu. Geng buat sunat tu ahlu sunnah. Satu lagi, dia nama dia ahlu sunnah wal jumu'ah. Bukan wal jamaah, wal jumu'ah. Mana ahli sunnah yang pergi masjid solat Aidilfitri, Aidiladha, sunat kan? Wal jumu'ah, dan Jumaat saja. Hak lain tak pergi. Tu ahlu sunnah wal jumu'ah. Macam-macam. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kena cerdik dalam melakukan amal ibadah. Jangan kita duk pulung hak sunat yang wajib ditinggalkan, jangan sekali-kali. Baik. Tengok bawah 81. 80 nah, 80. Hadis riwayat dari Mujahid radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas. Tadilah tak apa, kita tak baca. Baik. Kemudian seterusnya sabda Nabi, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islam wara'a zahri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa keuzuran, sama ada 3 kali ataupun berturut-turut tanpa keuzuran, maka sebenarnya ia telah melontar Islam di belakangnya. Mana dia campak agama. Nah, campak agama di belakang. Tadi cop hati, Allah cop hati, yang ni dia tu seolah-olah mencampak agama di belakang, artinya tidak prihatin, tidak fokus dalam hidup beragama. Baik, habis yang ke-16. Baik, kita masuk hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia. Sebelum kita bahas solat Jumaat, kita masuk dulu apa ada kelebihan hari Jumaat. Saya akan baca ini ya. Lepas tu yang masalah mentakhirkan kita kemudian. Baik, hari Jumaat dikira hari yang sangat mulia pada Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertama, ia adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, dia penghulu segala hari. Maka ia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sama ada tempat atau masa atau hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cabul. Jangan kita mencabul kehormatannya. Mana hari Jumaat, yang pertama sekali, jangan kita cabulkan dia dengan tak pergi solat Jumaat. Hak darurah PKP tu cerita lain. Ni cerita boleh pi. Bukan PKP, boleh pi. Nah, maka dia sudah mencabul kehormatan hari Jumaat. Sesiapa yang mencabul kehormatan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesiapa yang mencabul kemuliaan yang dimuliakan Allah, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hina dia bukan majikan dia, yang hina dia bukan ayah dia, yang hina dia bukan mak dia, yang hina dia bukan kawan-kawan, tapi yang hina dia hak cipta dia, Allah Subhanahu wa taala. Beringat, siapa-siapa yang mencabul kehormatan hari Jumaat dengan tak pergi solat Jumaat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hari Jumaat ni orang tua-tua naik pokok pun dia tak pergi. Ada pernah dengar? Tak pernah. Ni zaman bila menikah, beranak zaman bila ni? Ni generasi Y ke Z orang tua-tua sampai naik pokok pun dia tak bagi, naik basikal laju-laju dia tak bagi. Sebab apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat ni bagi dia, penghulu segala hari ni, kalau jatuh pokok, hari lain tak patah, hari Jumaat patah. Nak cerita mulia tu. Kalau naik basikal ni, kalau jatuh hari lain tu biasa-biasa, hari Jumaat kalau jatuh patah badan. Ini orang-orang Melayu lah. Dia ada sampai peringkat kepercayaan macam tu pada hari Jumaat. Lebih-lebih lagi malam. Apa dia kepercayaan pada malam Jumaat? Mak limah balik kampung. Ni malam Jumaat ni. Allah. Jaga elok malam Jumaat. Jadi satu orang panggil mitos dalam adat orang Melayu. Malam Jumaat tak berani keluar sebab apa? Limah balik kampung. Hak satu lagi malam Jumaat. Malam ini malam Jumaat, ruankan masamu sesaat. Sambung. Hermantino dalam palaku. Faham lah. Kita balik awal maklum malam Jumaat. Oh gitu. Baru menikah bini nombor 2 balik awal. Itu juga malam Jumaat.
Ini dia antara orang panggil cerita-cerita hari Jumaat dalam kehidupan orang Melayu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok filem Pendekar Bujang Lapuk. Tengok. Pendekar Bujang Lapuk. Depa pergi bertapa tu malam apa? Malam Jumaat. P. Ramlee buat filem okey. Dia ikut adat orang Melayu. Malam Jumaat. Nah, macam-macam hantu bangun daripada kubur macam-macam malam Jumaat. Baik, tuan-tuan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dijadikan pada hari Jumaat. Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat. Hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Kita tahu dah kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Cuma tak tahu bulan bila, minggu bila, tahun bila, wallahu a'lam. Cuma dia pasti akan berlaku pada hari Jumaat. Yang keempat, menurut satu riwayat, ia adalah sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Pada hari tersebut Allah memerdekakan 600,000, setengah juta lebih orang daripada api neraka. So siapa yang mati pada hari tersebut, Allah memberikan ganjaran baginya pahala syahid dan dipelihara daripada fitnah kubur. Ada hadisnya lah, tuan-tuan. Siapa mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, insya-Allah dia selamat daripada fitnah kubur. Tapi kita tidak boleh nak ejah lah. Nah, takut pergi ejah pula. Hari Jumaat naik bangunan 17 tingkat, nak pergi mana? Bunuh diri. Mati hari Jumaat. Itu tak boleh ejah. Tak boleh ejah. Doa kita boleh doa lah, tapi kalau Allah bagi dapat. Kalau tak bagi tak dapat. Seorang sahabat saya, dia ni penyakit jantung dah bypass. Dah buat bypass, doktor bagi tempoh 10 tahun. Baik, dia dalam tempoh itu setiap hari berdoa, ya Allah, matikan aku pada hari Jumaat. Ya Allah, matikan aku pada hari Jumaat. Dia kata setiap hari Jumaat dia rasa takut. Sebab dia minta mati pada hari tu. Dia takut lah pula masuk Jumaat. Dah sakit jantung, takut nak mati. Jadi masalah lah juga. Maka akhirnya dia collapse pada hari Khamis, jatuh. Anak dia pergi hospital, masuk ICU. Dia mati pada pagi Sabtu jatuh hari Jumaat, hari Khamis, malam Jumaat ICU, mati pagi Sabtu. Jadi benda ni anugerah lah, tuan-tuan. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa dia kehendaki. Ada orang dia pergi ada dadah, jadi pengedar dadah. Sebab apa? Bila ditangkap akan dihukum gantung sampai mati. Gantung hari apa gantung? Jumaat. Takut dalam penjara dia mati sebelum digantung. Takut hari Khamis mati dah. Takut hari Khamis tak makan dah. Siapa nak gantung esok tu, Khamis tu tak makan dah, malam tak tidur dah. Kau tahu itu. Pagi esok jalan, gantung sampai mati, lagi tak mati duk gantung situ lah. Hang pakai apa? Pakai jin, pakai ifrit. Kadang tu pakai jin, pakai setan untuk bomoh, gantung tak mati, duk situ. Sebab syarat dia sampai mati. Itu syarat sampai mati. Kena faham. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu kelebihan mati pada hari atau malam Jumaat. Yang kelima, pada hari Jumaat disunat memperbanyakkan bacaan selawat. Hari lain pun selawat, tapi hari Jumaat Nabi sebut siapa yang banyak selawat ke atas, aku tengok di bawah mana, maka kita disunatkan banyak berselawat pada siang hari dan malamnya, membaca surah Al-Kahfi. Itu ada hadisnya. Ada hadis, man qara'a surat Al-Kahfi. Maka siang baca surah Kahfi, malam pun kata Imam Syafi'i, malam Jumaat Imam Syafi'i kata aku galakkan juga baca surah Al-Kahfi. Surah Yasin tidak ada nas. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mandi dengan niat sunat Jumaat. Kita mandi dengan niat sunat Jumaat bagi orang-orang yang nak pergi solat Jumaat. Sama ada dia wajib Jumaat ataupun dia tak wajib Jumaat. Kalau dia nak pergi solat Jumaat, maka dia sunat mandi Jumaat. Contoh, anak kita belum balik, nak ikut kita pergi, dia sunat mandi Jumaat sebab dia nak pergi solat walaupun dia belum wajib. Perempuan, ada masjid yang buka tempat khas untuk perempuan solat Jumaat, maka dia pun sunat mandi Jumaat sebab nak pergi solat. Mandi Jumaat ni untuk orang nak pergi solat, sama ada wajib ataupun tidak. Kalau dia nak pergi solat, sunat dia mandi Jumaat.
Dia tak sama dengan mandi hari raya. Aidilfitri, Aidiladha, dia kira mandi untuk raya. Han pergi solat raya ke, han tak pergi solat Aidilfitri kan, sunat han mandi. Beza, nah. Biar kita boleh beza dua tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian pergi awal pagi ke tempat solat jemaat. Saya sebut sebelum dah sebut sebelum daripada ini. Saat pertama pahala seekor unta, pergi saat yang kedua pahala seekor lembu, pergi saat yang ketiga pahala seekor kambing, pergi saat yang keempat pahala seekor ayam, pergi saat yang kelima pahala sebiji telur ayam. Hang ah. Semua gitu. Telur ayam semua. Tak ada dapat unta, tak ada lembu, kambing pun tak dapat. Paling-paling awal pun ayam. Ayam tu pukul apa? 12.30. Tu berapa ayam baru tu? Nah, pukul 1 telur. Satu suku telur puyuh. Jeng. Payah. Tu cara pencing tu, tak pencing lagi sibuk. Pencing pun dah dapat telur ayam tu. Patut pencing bagilah dapat unta. Tak ada kerja dah. Biar awak. Nah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati dan sunat memberi perhatian kepada khutbah. Bila khatib berkhutbah, dia 40 orang wajib mendengar. 40 orang wajib mendengar khutbah. Sebab itu bila PKP kita baru ni, dia boleh pergi 50. Dia tak suruh 40, dia suruh 50. Sebab apa? Kalau cukup 40, kalau ada seorang tidur, dia tidur bila pejam mata, telinga ditutup lah, dia automatik. Tutup mata, tutup telinga, tak sah jemaah. Dia kena 40 orang mendengar khutbah yang akhir balik. Nah, banyaklah syarat-syarat dia. Sebab tu buat 50, kalau 10 orang tidur tahan hari, 15 tidur jangan keren juga. Nah, sebab tu kena pesan tu, Jumaat 50 tu kena pesan, jangan tidur tak ada jemaat. Kenapa? Depa tidur jeng. Tak boleh. Nah, baik. Jadi kalau 40 dah mendengar, hak lain sunat ajalah. Sunat mendengar, memperhati dan melihat kepada khatib. Tuan-tuan. Saya hari ini ada program. Saya mula program pukul 8 pagi sampai 10 malam ni. Ni saya nak berhenti ni, nak pergi pula ni. Program sekolah. Tuition untuk subjek saya lah, tuan-tuan. Hari ni hari Pai. 8 pagi 10 malam. Ni aku lari saat ni mari sini. Ni lari ni. Baik, jadi hari ni saya batalkan khutbah. Tak sebab balik 12.30. Saya tak tidur ni. Pergi lepas kuliah subuh pergi sekolah. Balik sekolah 12.30 mandi pergi jemaah. Lepas jemaah sambung di sekolah. Lepas balik mari sini. Lepas sini pergi sana. Esok pergi terus. Kalau 10 hari jahanam macam ni, letih tuan-tuan. Letih ni. Kita muda ni, tua boleh tahan. Jadi bila batal solat Jumaat, saya pergi solat Jumaat, tak jadi khatib lah, hari-hari jadi khatib. Hari ni dah batal jadi makmum. Bila khatib khutbah, saya duduk dalam bahagian situ tu member, saya duduk sini. Jadi saya kena tengok itu. 20 minit aku tengok itu. Hak lain semua syahid. Depan tu, mula dengan Tuk Bilal, Tuk Sio, Tuk Imam, Bendahari masjid, hak bahagian depan semua AJK. Syahid semua. Berat tu. Berat kepala tunggu khutbah. Saya tahu sebab saya khutbah pun saya duk tengok orang. Sebab saya khutbah bukan pakai teks, saya tengok orang. Memang tidak. Khatib hak tengok teks, dia tak tengok dah. Dia tak tengok tidak mampu pergi hampa aku baca. Dia tak tahu, aku tahu. Sebab tu bila saya tak khatib, saya akan tengok khatib. Comel juga khatib ni. Tengok dia. Dah. Bila tengok gitu, hak duk sebelah ni semua aku nampak dengan ekor mata. Tok Imam Budari 30, jahanam juga Tok Imam. Janganlah macam tu. Kalau hak duk sini, memang dia tak boleh nak tengok mungkin gitu. Sekurang-kurang dia tengok depan. Dak. Tawaduk sungguh lah. Tak payah tengok ah. Minggu depan tengok. Ambil gambar. Inilah suasana solat Jumaat. Sebab itu sampai jadi orang panggil kata-kata lucu. Orang kata apa? Nak pergi nak tengok orang gila, pergi Tanjung Rambutan. Nak tengok apa dia?
Orang sakit pergi hospital, nak tengok orang tidur pergi Jumaat. Memang betul lah. Kata-kata tu betul. Nah, jadi cukup lah aku nak kena pergi sekolah pula ni. Jadi sekadar itu dulu saya tak buka soalan pada malam ni. Nah, sekadar itu kita akan sambung masalah mentakhirkan solat Jumaat minggu depan. Minggu depan minta maaf lah. Nah, minggu depan saya minta maaf. Saya tak boleh datang. Saya kena pergi Terengganu hantar anak. Setahun dia cuti. Minggu depan saya hantar dia. Jadi saya bagi tahu siap-siap pada JK. Minggu depan saya tak datang lah. Boleh ganti orang lain lah. Sementara saya tak datang satu malam. Baik, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu